Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahaya dan ini Agenda Awani. Persoalan besar untuk kita tanyakan dan juga menjawab sekarang ini adalah bagaimana untuk melahirkan generasi bebas rokok dan juga tembakau ataupun a generation endgame to smoking. Dan Malaysia sebenarnya berhasrat untuk menguatkuasakan larangan jualan rokok dan semua jenis produk tembakau terhadap semua individu yang lahir selepas 2005. Dan hasrat itu disuarakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin ketika menghadiri mesyuarat Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sesi ke-150 di Geneva, Switzerland. Dan larangan itu adalah bagi menangani impak negatif tembakau terhadap penyakit-penyakit tidak berjangkit atau kita sebut sebagai NCD dan berharap dapat meluluskan undang-undang tersebut tahun ini. Jadi untuk bercakap lanjut berkaitan dengan hasrat ini, kita bersama dengan Dr. Helmi Hajamaidin yang merupakan pakar perubatan respiratory Hospital Pantai Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor, pertama sekali untuk kita melihat kepada hasrat ini tetapi secara globalnya untuk kita melihat bagaimana dan impak serta kesan rokok dan juga tembakau itu terhadap Malaysia dan juga dunia dalam keadaan dan juga tempoh sekarang ini, Doktor. Okey. So, nikotin kan, nikotin merupakan salah satu bahan yang paling adiktif yang mudah menjadi penagih. Dan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan perokok sambung merokok walaupun dah tahu bahawa ada pelbagai kesan negatif kat kesihatan, kat tubuh badan kita. So, bila seseorang tu dah ketagih, dia mungkin tidak boleh mengelakkan daripada terus merokok walaupun kita tahu bahawa rokok itu tak elok untuk badan kita. Kalau kat Malaysia, lebih kurang 400 individu meninggal dunia setiap minggu akibat penyakit yang berkaitan dengan rokok. Kalau kita tengok dari segi global, jumlah dia lebih kurang 6 juta setiap tahun. So 6 million people every year meninggal akibat kesan rokok. Dan ini tak termasuk golongan yang menjadi mangsa asap rokok secondary. So bila kita merokok, itu satu hal. Tapi asap tu bila disedut ataupun dihisap oleh orang yang berada di sekeliling rokok, itu pun boleh menyebabkan pelbagai kesan sampingan kat badan kita. Dan ini termasuk benda macam stroke, penyakit angin lama, sakit jantung, kanser mati pucuk, kanser ovaries, kanser paru-paru. So, seluruh badan ada kesannya. Dan ini ialah salah satu sebab utama kita selalu mengambil langkah-langkah yang lebih ketat dari segi nak mengurangkan penularan isu rokok ini. Dan ini juga merupakan salah satu sebab utama kenapa pelbagai ulama di seluruh dunia telah mengeluarkan fatwa bahawa rokok sebenarnya hukumnya haram. Dan juga Doktor, pelbagai inisiatif dan juga tindakan yang dilakukan oleh Malaysia khususnya dalam tempoh beberapa tahun seperti mengekang kemasukan rokok-rokok haram dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh itu dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan, adakah Doktor melihat kepada pengurangan jumlah perokok di Malaysia ataupun kesan-kesan yang disebabkan oleh rokok dan juga tembakau ini, Doktor? So, kat Malaysia, kalau kita tengok overtime kan, memang ada pengurangan dia. Buat masa sekarang, ada lebih kurang 5 juta perokok di Malaysia ataupun approximately lebih kurang 21% total population kita. Dari segi jantina, lebih kurang 43% lelaki yang tengah merokok buat masa sekarang. So, the issue memang lebih kepada lelaki, Nah, kesannya pelbagai dari segi individu itu sendiri, dari segi kos kepada individu sebab ada isu dari segi kos dan masa yang diambil untuk menyembuhkan diri daripada penyakit yang saya sebut tadi. Ada indirect cost juga, indirect cost kepada perokok sekunder, kepada kekurangan produktiviti sebab sakit, tak pergi sekolah, benda-benda macam tu. And then ada juga kos ataupun kesan dari segi alam sekitar. Sebab puntung rokok sebenarnya merupakan, tak silap saya, the second most ataupun benda nombor 2 yang paling kerap dibuang rata-rata di dunia ini. Dan ini semua tak termasuk emotional cost. Benda tu kita mungkin tak boleh nak kira lah dengan nombor. Tapi dari segi kesannya memang banyak. And betul apa yang dikatakan tadi, kadang-kadang kita bertanya sama ada bila kita buat
polisi-polisi yang mengurangkan penularan rokok ataupun tembakau di Malaysia, sama ada dia mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini seperti penularan rokok haram. Tetapi ini untuk saya merupakan salah satu isu yang memang kita harus akur, kita boleh perbaiki. Tapi ini lebih kepada elemen penguat ataupun faktor penguatkuasaan. Ya, kita kena asingkan dua ini. Memang faktor ini penting, patut diberi perhatian. Tetapi bila kita bercakap pasal undang-undang itu satu. Tapi dari segi governance, dari segi penguatkuasaan, itu pun kita kena fokus. Tapi tak bermaksud kita tak boleh nak buat benda A dan terus kita buat benda B juga. So, kita harus pisahkan dua isu ini. Contohnya, sekiranya kita kata undang-undang yang ketat akan meningkatkan penularan black market, ya, adakah kita akan berkata bahawa dadah sebagai contoh patut dijual di 7-Eleven ataupun patut dijual di Maidin, sebab kalau kita tak bagi dijual di macam-macam tempat, therefore aktiviti pasaran gelap akan meningkat, ataupun pistol atau senjata kita patut diberikan kepada semua orang. Dan biar kita pastikan benda itu nampak and legal supaya aktiviti underground tak jalan. So, kalau kita berfikir secara logik, benda itu tak boleh jalan sebenarnya. Kita kena ada undang-undang yang sesuai dengan penguatkuasaan yang tulus dan memang efisien. And once again, kita kena akur bahawa itu akan menjadi salah satu challenge atau cabaran yang kuat. And itu tidak bermaksudkan kita harus mengelak daripada cabaran tersebut. Saya rasa ini merupakan peluang yang bagus untuk meningkatkan isu atau meningkatkan kesedaran tentang isu penguatkuasaan dan mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan lagi kebolehan KKM ataupun agensi ataupun kementerian kerajaan untuk memastikan penguatkuasaan itu berjalan dengan lancar. Dan juga doktor, ada yang berpendapat dan juga menyatakan bahawa kalau kita nak melaksanakan undang-undang ataupun melaksanakan sesuatu, laksanakan sahaja terus. Tak perlu ada pandangan dan juga informasi-informasi lain daripada sesiapa pun. Bagi doktor, bagaimana untuk kita melaksanakannya terus tanpa melihat kepada perkara-perkara lain? Contohnya, kalau tak boleh jual kepada golongan-golongan terbabit atau nak mengharamkan rokok, laksanakan terus. Pandangan doktor. I suppose, in an ideal world, kalau memang kita boleh wave our magic wand dan buat apa kita nak, memang semua perokok akan diberi bantuan, semua kesan sampingan kita boleh settlekan dan semua rokok boleh dihapuskan hari ini juga. Tapi realitinya lain, ya. Kita kena realistik dan kita akan mengambil langkah ataupun polisi yang sewajarnya. So, contohnya, kalau kita nak katakan nak tiba-tiba keluarkan semua rokok dari pasaran, it's not fair because seperti mana saya cakapkan pada permulaan rancangan ini, kebanyakan rokok ini adalah mangsa ketagihan, ya, bukan dia orang nak ketagih. So ada isu-isu physiological. So kalau kita tengok dari segi fizikal, satu hal, tapi ada juga isu sosioekonomik. Kadang-kadang isu sosioekonomik yang membuatkan seseorang itu rokok. So rokok itu bukan satu perkara sahaja, bukan satu polisi sahaja yang akan mengurangkan penularannya. Itu sebabnya kita kena tengok secara holistik, ya. So langkah melarang penjualan rokok kepada individu yang dilahirkan selepas 2005 adalah langkah positif sebab ia memberi mesej kepada rakyat bahawa ini adalah satu isu penting, ya, sebab mangsanya ialah rakyat. And yes, kita patut melindungi golongan muda daripada azab rokok ini. Tapi pada masa yang sama kita kena membantu dan memastikan bahawa golongan yang sudah merokok dapat disediakan ataupun diberi khidmat berhenti merokok yang sesuai. So nak kata tiba-tiba nak cancel semua, saya rasa tak logik. Dan bila kita nak buat polisi, insya-Allah polisi yang akan memulihkan kesihatan rakyat kita buat dengan cara yang betul, dengan memastikan bahawa dia logik dan dia boleh disettlekan dengan konsisten. Doktor, kalau ikut kiraan 2005, jadi mereka dan juga remaja sekarang berusia 17 tahun. Tetapi hasrat oleh YBKJ dan juga Kementerian Kesihatan itu masih lagi belum ada undang-undang, tetapi diharapkan dapat diluluskan pada tahun ini. Selepas dalam tempoh itu, seperti yang doktor nyatakan tadi, bagaimana untuk kita melihat kepada keadaan dan juga situasi Malaysia yang lebih baik tanpa rokok dan juga tembakau? Mungkin kadar penurunan mereka yang ketagihan rokok dan sebagainya dapat dikurangkan dalam tempoh itu, doktor? InsyaAllah itu ialah niat kita, ya, niat kami, sebab
kita kena tengok dari segi aspek kesihatan dan juga dari segi aspek ekonomi. Sebagai contoh, ada satu kajian dari 2004 yang menunjukkan bahawa kos rawatan untuk kanser paru-paru, untuk COPD ataupun penyakit emfisema dan penyakit jantung, ya, tiga penyakit utama yang disebabkan oleh rokok, pada tahun 2004 adalah lebih kurang 3 bilion ringgit. Ya? 3 bilion. Now, ini pada tahun 2004. Sekarang dah 2022 dah. And boleh bayangkanlah dari segi pesakit yang ada, dari segi diagnosis yang dibuat, dari segi kos rawatan, and terutamanya untuk kanser, untuk rawatan yang lebih moden, yang lebih personalised, memang untuk setiap individu boleh sampai berpuluh ataupun beratus ribu ringgit. So kosnya semakin meningkat. And kalau kita tengok modelling yang dibuat, ya, menjelang 2030 untuk tiga penyakit ini, kosnya dianggarkan akan meningkat sampai 8, tak silap saya, 9 bilion ringgit. Now, 9 bilion ringgit hanya untuk tiga penyakit. Bayangkan lagi lah kalau kita tambahkan semua penyakit lain yang risikonya semakin tinggi disebabkan oleh rokok. Now, itu satu, economic cost, ya. Secondly, dari segi kesihatan, yes. Bila ada semakin kurang jumlah penyakit jumlah pesakit yang terkena penyakit-penyakit ini, dan of course dari segi pembangunan negara pun kita akan ada impak-impak yang positif. So satu, dari segi kesihatan, produktiviti akan naik. Kita akan kurangkan masa yang unfortunately kita pakai untuk merokok ataupun kena masuk hospital disebabkan oleh penyakit-penyakit ini. So I think yes, insyaAllah bila dah ada generation endgame ni, dan walaupun kita mungkin takkan dapat kesannya dengan serta-merta, tetapi bila kita tengok 5, 10, 15, 20 tahun, the end game is that there will be no smoking. Ya, niat kita ialah tak ada rokok langsung. Tetapi secara logik kita buat dengan cara yang berfasa supaya benda ni boleh diperkenalkan kepada masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat. Dan juga doktor, penjualan rokok di Malaysia yang berusia 18 tahun ke bawah tidak dibenarkan dan juga tidak dibolehkan untuk membeli rokok. Tetapi realitinya hari ini doktor, ada saja remaja-remaja yang isap rokok, mungkin mereka yang mendapatkan rokok dan sebagainya. Jadi apa makna hasrat untuk ke depan ini yang dilihat pada tahun yang dilihat untuk tidak membenarkan untuk mereka yang lahir selepas 2005 ini untuk membeli rokok, sedangkan hal dan juga keadaan itu berlaku sekarang, mereka yang di bawah 18 masih mendapatkan bahan dan juga mendapatkan rokok berkenaan. Pandangan doktor? Ini it goes back kepada isu penguasaan dengan isu education ataupun pendidikan. So memang tak boleh dinafikan, ya. Sejak saya kat sekolah dulu pun ada member-member yang rokok dapat daripada abang-abang mana entah, ataupun kadang-kadang curi daripada ibu bapa kat rumah bawa kat sekolah rokok, kan. So benda ni memang kita kena mengakui berlaku. Kadang-kadang, and in fact buat masa sekarang bukan sahaja rokok biasa, tapi rokok elektronik, vaping pun dia semakin popular di kalangan anak sekolah. Tapi once again, ini tak bermaksud kita kena serah diri and biar je benda-benda rasa senangkan lagi nak dapatkan rokok. So kita kena akui isu itu berlaku, tapi tak semestinya kita kena biar benda itu berlaku dan kita tak boleh nak letakkan undang-undang ataupun pendekatan ataupun struktur di mana dia menyusahkan ataupun mengurangkan kebolehan seseorang itu mendapatkan rokok tersebut. Nah, untuk orang yang dah dapat rokok itu, kita boleh fikirlah sama ada kita nak bantu dia dari segi nak bagi rawatan, dari segi melihat kepada faktor atau punca dia merokok, ataupun mungkin di setengah situasi kita mungkin terpaksa mengenakan denda. Itu kita boleh bincang, dan fakta yang akan dibawa nanti boleh ditelitikan, ya, dari segi kandungannya. Tapi untuk saya, it goes back to my earlier point lah, which is penguatkuasaan. And sama juga once again dengan benda macam dadah. Ya, takkanlah kita tahu contohnya ada budak sekolah yang ambil dadah. Tapi itu tak ada maksudnya kita kena rasa hampa, yang kita kena serah diri yang cakap, okeylah, memandangkan banyak penagih kat situ, biar je lah semua ambil dadah. Takkan. So kita akan take a step backwards. Kita tengok undang-undang apa yang ada, sama ada undang-undang itu sesuai atau tidak, mencukupi atau tidak, and then the enforcement, the penguatkuasaan. Apa yang kita boleh buat untuk memastikan penguatkuasaan itu berjalan dengan lancar
and dilakukan dengan cara yang lebih elok. Doktor, kita melihat kepada larangan merokok dan juga ketagihan terhadap merokok, tembakau dan juga nikotin. Adakah doktor melihat kepada rokok elektronik dan vape sebagai alternatif? So, bergantung kepada apa yang dimaksudkan sebagai alternatif, ya. So, if you look at vaping di Asia Tenggara, negara-negara jiran kita seperti Singapura, Cambodia dengan Brunei, semua dah haramkan ya rokok elektronik ataupun vape. And banyak kajian-kajian yang dilakukan selama ini menunjukkan bahawa sebenarnya rokok elektronik ini ada kesan negatif ataupun impak negatif terhadap kesihatan kita juga. So, apa-apa yang kita hisap dan masuk dalam paru-paru yang asasnya adalah bahan kimia yang sepatutnya tak dihisap, dia akan memulakan satu proses yang mungkin menyebabkan radang paru-paru, dan sekiranya bahan kimia itu diserap dalam badan, mungkin ada kesan-kesan lain. Masalah dengan vape and e-cigarettes ni ialah dia adalah teknologi ataupun bahan yang kira masih baru. Ya, dia baru lebih kurang 10-12 tahun tak Malaysia ni. Dan kebanyakan kesampingan yang kita lihat dengan rokok biasa contohnya, kita dapat lihat selepas 20-30 tahun. So, banyak kesampingan yang long term tak nampak. Tapi short term dah nampak banyak dah. Contohnya, pesakit yang ada asma, bila dia ambil vape ataupun rokok elektronik, asma itu mungkin lagi teruk. Ada bukti menunjukkan bahawa risiko untuk penyakit jantung pun akan meningkat. So, kita tak boleh nak anggap bahawa mengalih daripada rokok biasa kepada rokok elektronik ataupun vape adalah benda yang kira lebih selamat. Dia tak semestinya begitu. Kita kena lihat data yang ada dan dengan cara yang tulus, dan kita tengok sama ada data itu menunjukkan bahawa benda ini bahaya atau tidak. Selain itu, satu lagi sebab mengapa akta yang akan insyaAllah dibentangkan oleh YDKC itu penting ialah supaya kita mempunyai garis panduan yang lebih sesuai untuk mengawal penggunaan rokok elektronik di Malaysia. Sebab buat masa sekarang ada banyak kekeliruan tentang sama ada rokok elektronik ini boleh dipakai atau tidak, sama ada yang ada nikotin atau tidak ada nikotin, di mana undang-undang apa sebenarnya yang melarang penggunaan benda-benda ini. So, bila ada akta ataupun undang-undang yang lebih menyeluruh yang boleh tackle isu-isu ini, dan insyaAllah dia akan membolehkan kita memberi nasihat dan garis panduan yang sesuai juga. Dan juga doktor, saya nak tanyakan satu soalan melihat kepada situasi bagaimana perjalanan seorang kanak-kanak ataupun bayi yang mempunyai ibu bapa yang merokok. Mungkin ada dalam kalangan parents yang kata, tak merokok depan anak-anak, tak merokok depan bayi dan sebagainya. Tetapi perjalanannya mungkin panjang daripada awal sehingga ia membesar dan sebagainya. Mungkin dari sudut medical ataupun medik ini bagaimana tahap penerimaan dan juga mungkin mengganggu gugat kesihatan kepada mereka yang membesar ini, doktor? So, kadang-kadang kita tak sedar yang apa yang kita buat tu mempunyai kesan yang sangat impactful dekat kanak-kanak kita. Sebagai seorang bapa, saya pernah nampak anak saya sendiri. Dia mungkin tak ikut cakap saya, tapi dia akan ikut perangai saya. So, kadang-kadang kalau kita ada anak kecil, kadang-kadang kita boleh nampakkan bila kita solat contohnya. Bila anak kita akan ikut kita bersolat. Dia mungkin tak tahulah nak baca doa ke, nak apa yang patut dikatakan, tapi dia akan ikut kita rokok, kita sujud semua tu. So, kita nampak dari kecil lagi, anak-anak kanak-kanak kita, ibu bapa itu adalah hero. Dia the hero. Dia the first role models. Yeah? They will follow what the parents do, even if they don't understand it. And bayangkanlah, you rokok depan anak. Orang lain akan cakap, rokok tu bahaya, tapi tengok, ayah saya rokok je. Rokok kat luar kat dalam, lain cerita. The message is, your father is smoking. So, dari segi psikologi kan, itu dah ada satu impact yang negatif. Now, dari segi fizikal, bila ayah itu merokok di depan anak, itu lagi teruk sebab itu secondary smoke. So, memang akan ada kesan sampingan untuk anak. Tapi ada juga what we call tertiary smokers. So, maksudnya,
walaupun tak merokok depan orang lain, tetapi bahan kimia yang melekat kat badan tu dibawa dan akan dipaskan kepada anak ataupun orang lain. So kalau saya merokok contohnya, kadang-kadang saya merokok kat bilik saya, orang lain tak ada. Tapi bila orang lain masuk, bila dia sentuh meja, mungkin melekit. Yang melekit tu ialah bahan kimia yang asalnya dari rokok. Anak-anak ambil benda yang melekit tu main-main. Itu ada kesan fizikal sebab benda tu ialah racun. So you can think dari segi fizikal pun ada banyak kesan yang menunjukkan, banyak kesan yang mungkin akan membuatkan kesihatan anak-anak terganggu. Setengah negara di dunia ini, dia orang punya tobacco control punya undang-undang lebih menyeluruh, sehingga dia tak membenarkan ibu bapa merokok dalam kereta yang sama ataupun rumah yang sama dengan anak. Sebab walaupun setengah orang kata ada hak individu untuk merokok, tapi hak individu untuk saya ni kena dikawal sedikit sekiranya kelakuan ataupun tabiat itu menyebabkan bahaya ataupun kecederaan ataupun danger of any sort lah kepada orang di sekelilingnya, termasuklah anak sendiri. Dan anak dengan isteri biasanya dalam satu situasi rumah tangga mungkin tidak boleh bersuara apabila ayah yang merokok. Dan juga Dr. Akhir sekali, kalau kita lihat antara negara yang mengharamkan rokok seperti Bhutan dan juga New Zealand yang melihat kepada proses untuk pengharaman rokok mengikut usia yang bermula pada 2027, mungkin antara langkah progresif dan juga drastik yang dilaksanakan. Tetapi di akhir ini, bagaimana untuk Dr. melihat kepada satu generasi rakyat Malaysia yang lebih baik di masa hadapan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, termasuk yang dihasratkan oleh YBKJ dan juga kerajaan ini di masa depan? Bagaimana, Doktor? I think kan, setiap negara kat dunia ni ada cabaran dan masalah yang berbeza. Ya? Tetapi isu kawalan tembakau di Malaysia ni bukan isu ataupun perkara baru. Ada berpuluh-puluh organisasi, NGO, individu, aktivis dan juga menteri dari kerajaan yang lepas dan juga kaki tangan kerajaan yang dah lama berkhidmat dan berjasa kepada rakyat di Malaysia kerana memainkan peranan penting dalam mengekang penularan najis rokok ini. Dan kita ada support dari segi society juga. Kalau kita tengok data daripada masyarakat Malaysia, orang tempatan, memang ramai orang yang setuju dengan bersetuju dengan undang-undang ataupun polisi yang menurunkan pendedahan kepada asap rokok, yang mengurangkan penularan rokok. And malangnya, kebanyakan diorang ni ialah the silent majority. So mungkin tak dengar sangat suara diorang. Tapi, kalau kita tengok dari segi sentimen sama ada dekat social media ataupun kita buat survey, a lot of people are supportive. Dan supportive ni, dia ikut generasi juga. Yang penting ialah bila kita nak buatkan benda macam generational endgame ni, kita kena fokus kepada golongan muda juga. Sama ada dia orang setuju, sama ada dia orang rasa macam benda ini untuk kebaikan diri sendiri, ataupun dia orang ingat kita ni boomers yang nak kacau hidup dia orang, nak kawal dia orang sangat. So, if you at the data from the young, they are actually supportive of the idea. Sebab dia orang pun tahu benda ni sebenarnya tak elok. Dan bukan semua orang yang jadi perokok tu nak merokok. Dan orang yang dewasa yang nak merokok pun tak nak anak dia orang merokok. So, it's good because to me it shows that as time goes by, ada lebih kesedaran di kalangan masyarakat kita sendiri bahawa benda ini adalah benda yang penting dan ialah satu benda yang patut kita laksanakan apabila situasinya membenarkan. Saya setuju dengan apa yang Doktor nyatakan, supportif dan juga kita mendidik daripada peringkat awal walaupun ia mungkin mengambil masa sedikit, tetapi nanti kita akan dapat melihat kepada hasil yang lebih baik selepas ini. Terima kasih Dr. Helmi Hajamaidin yang merupakan pakar perubatan Respiratory Hospital Pantai Kuala Lumpur atas diskusi dan juga penjelasan itu tadi, dan kita mengharapkan agar suatu masa dan suatu hari nanti kita dapat mencapai apa yang kita hasratkan, Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas rokok dan juga tembakau. Saya Ihsan Dahaya. Sekian untuk agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.